Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada tengah hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini kuliah Zuhur kita diuruskan ataupun ditaja oleh surau Al-Barakah, Menara Berkembar Bank Rakyat. Surau Al-Barakah, Menara Berkembar Bank Rakyat. Dan siapa yang belum like atau follow page Surau Al-Barakah, dipersilakan memfollownya. Dipersilakan follow dan like. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat yang boleh kita ambil bersama insya-Allah. Baik, muslimat, seperti biasa, semua sahabat Facebook, semua sahabat di TikTok, mohon jasa baik anda untuk sharekan live kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan dipermudahkan dan ditambah lagi pahala-pahala kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Baik, kita akan sambung kitab ini, kitab Iman dan Kehidupan yang saya mengajar di Surau Al-Barakah lah. Baik, kita masih lagi dalam perbahasan dan perbincangan tentang tajuk keutamaan akidah Islam. Keutamaan akidah Islam. Dan kita sambung bacaan dalam kitab pada muka surat 55. Pada muka surat 55, nombor yang ke-49. Muka surat 55, nombor 49. Bismillahirrahmanirrahim. Akidah Islam menanamkan kemerdekaan dalam diri manusia tentang kemahuan dan perbuatannya, sehingga manusia itu merasa bertanggungjawab
dalam segala tindakannya dengan tidak melupakan kekuasaan Allah yang lebih tinggi. Di mana manusia mesti tunduk terhadap kekuasaan itu. Itu benda yang kita kena faham. Maknanya bila kita mengaku kita jadi seorang Muslim, kita jadi seorang yang Islam, maka antara benda penting dan benda yang paling mahal hasil didikan iman itu adalah kebertanggungjawab. Maknanya kita ada rasa tanggungjawab. Ada rasa bebanan. Maksudnya apa juga yang kita buat, baik atau buruk di dunia ini, aku yang kena tanggung. Kita kena ingat gitu. Apa yang aku buat di dunia ni, aku yang akan bertanggungjawab. Mesti ada rasa tanggungjawab itu. Aku yang bertanggungjawab. Apa-apa hal, aku akan menanggung dosa dan aku akan menanggung pahala. Dengan kita tidak menafikan, semuanya itu adalah disandarkan pada kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, dan kehebatan Allah. Jadi ingat, kunci dia nombor satu bukan kita lah. Macam saya sebut selalu, we are nothing, kita ni tidak ada apa-apa. Saya boleh bercakap pagi ni bukan sebab, saya ustaz penceramah, konon-konon hebat, boleh bercakap fasih. Bukan. Ini Allah yang izin. Allah yang bagi jalan, Allah yang bagi sedikit kelebihan untuk saya bercakap. Tengah hari ni dia masih bagi saya bercakap. Itu tanggungjawab yang saya kena ada. Dan kita kena rasa benda tu Allah yang izin. Allah yang atur. Dan dialah wallahu khairul makirin. Dialah Tuhan yang sebaik-baik yang maha merancang. Boleh dapat? Okey. Jadi tak kisah apa benda baik yang kita buat, kita kena ingat aku buat ni Allah izin. Bukan sebab aku pandai ceramah ni hebat, bangga, tak ketahuan, jalan kembang. Bukan. Itu bukan orang beriman yang baik sifatnya. Kita diajar tadi disebut merendah diri. Menundukkan diri terhadap kekuasaan Allah. Kalau kita kaya pun ingat Allah yang izinkan. Allah yang kayakan. Allah yang bagi kekuasaan itu kepada kita. Kalau kita dilantik, katalah jadi pemerintah, jadi yang berhormat, jadi ketua kampung, jadi menteri, jadi timbalan Perdana Menteri umpamanya. Ya, ni tak ada kena mengena lah, ni contoh saja. Maka kena ingat Allah yang izin. Bukan sebab aku dah duduk dalam politik 50 tahun aku layak. Bukan itu kriteria utama. Kriteria dia Allah yang izin, Allah yang luluskan, Allah yang, dan yang kedua kita kena balik Allah yang maha mengatur yang sebaiknya untuk hamba-hambanya. Jadi tuan-tuan, sahabat sekalian, apa pun yang terjadi, poin utama dia balik pada Allah. Balik pada Allah. Itu poin nombor satu dia. Balik pada Allah. Ada sahabat tulis tadi, Ustaz, saya semalam terjerumus dalam dosa. Apa nak buat? Minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh. Bertaubat betul-betul. Minta ampun. Janji tak ulang balik. Berazam. Akan ubah hidup kita ke arah lebih baik. Dan benci perbuatan itu. Katalah kalau kita mencuri, kita benci perbuatan mencuri itu. Dengar perkataan mencuri pun kita dah menyampah. Sampai tahap itu antara petanda-petanda yang Allah terima taubat kita. Senang je. Dengan Allah ni senang tuan-tuan. Kita minta ampun dan bertaubat sungguh-sungguh. Kan? Bila ada rasa menyesal tu, itu dah satu positif. Jadi yang utamanya ialah tindakan. Tindakan tu kena on. Jangan saya menyesal Ustaz. Lepas tu gosok-gosok mata, besok buat lagi. Saya menyesal lah Ustaz. Besok buat lagi. Saya menyesal. Sampai ke sudah tak habis kan.
Tak. Sampai ke sudah tak habis ceritanya. Dia jadi macam cerita semut masuk dalam busut. Kan? Semut masuk dalam busut, dia punya sarang dia tu, kan tak habis. Seekor masuk, lepas tu masuk nombor 2, masuk, tak habis-habis semut. Macam tu lah. Kan? Ceritanya, menyesal Ustaz. Menyesal. Ambil tindakan. Allah signal kita dengan menyesal tu dah satu benda yang cantik. Kan? Itu dah terbaik dah tu. Jadi tuan-tuan, ubahlah. Fikir, jangan kira, saya muda Ustaz, enjoy. Ni bukan masalah enjoy tak enjoy bang. Enjoy ni enjoy juga, tapi kena tengok kan, enjoy, tak sempat taubat, habis cerita juga kan. Saya masih muda Ustaz. Betul. Depan rumah saya ni tuan-tuan, tapi tak nampak lah. Jenuh saya nak mengangkat kamera, nak menunjuk. Kan, ada pokok mangga tuan. Sedang orang kata merimbun buah. Merimbun tidak lah, tapi berbuah lah. Adalah berapa puluh biji kot. Jadi di celah buah yang sedang membesar, yang belum masak, yang saya belum boleh nak petik dan makan lagi ni, mungkin lagi beberapa hari insya-Allah boleh dah kot. Di celah tu ada anak-anak pula. Buah-buah mangga yang kecil-kecil besar ni, besar 2 shilling 50 sen, 2 ketul macam tu tak? Jatuh. Gugur. Kan? Maknanya apa? Kita macam tu lah. Bukan nak mesti sampai masak ranum dekat pokok tu baru jatuh. Tak. Bukan tua baru mati. Tak tuan-tuan. Jangan kita nak nak berangan sangat tak. Bukan. Jadi bila ada timbul rasa menyesal, bismillah. Ya. Minta ampun dengan Allah, bertaubat betul-betul. Jangan ulang balik. Allah sayang kita tuan. Bila Allah sayang kita, dia bagi tanda. Tandanya kita tersedar, kita menyesal, kita rasa Allah, apa benda lah kerja bodoh aku buat. Nampak? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, boleh faham no? Dan bila Allah signal macam tu, itu dah terbaik dah untuk kita sebenarnya. Kan? Itu dah terbaik untuk kita. Alright, sambung lagi. Baik, terima kasih no, semua yang join Facebook. Facebook saya tembak ada 4 channel. Mati aku. Facebook saya tembak ada 4 channel. Page audio kuliah 1, page saya 1, page personal Facebook saya 1, page surau Al-Barakah 1, TikTok 1. 5 live malam ni tuan. Tuan ingat kaleng-kaleng. Ya, 5 channel kita buka sekali harung tuan. Canggih. Demi dakwah tuan-tuan. Biarlah saya susah. Biarlah wayar bersirat bawah kaki saya, tuan-tuan tak nampak kan? Nampak smart di belakang saya kan? Tapi di sebalik tabir itu Allah saja yang maha mengetahui tuan. Tuan-tuan doakan saya sihat, doakan saya dipermudahkan urusan, doakan saya senang nak buat live tuan. Itu je lah. Itu je doa saya minta. Apa pun terima kasih semua yang join. Nanti kita ada ujung, nanti kita ada iklan korban tuan. Bukan saya punya dah hari-hari iklan dah. Ini korban bersama Bank Rakyat. Memang terbaik. Ujung nanti kita akan iklankan. Jangan risau. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ayat Allah Taala sebut. Ayat ni selalu dah tuan-tuan dengar. Kan? Hari ni dengar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Makcik Aini kata, lama dah makcik tak dapat dengar kuliah Ustaz. Tiba-tiba hari ni pula dapat. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Iklan korban dah habis Alamak, aku pula yang semangatnya. Kan? Sebab saya duduk dalam kepala saya, Ustaz Basri, kan, bila sebut kuliah berakyat, ujung iklan korban. Betul lah. Sebab kita pun dah dekat kan. Tapi tak apalah, kalau dah tutup, saya akan wawar saya punya korban aja lah. Boleh ikut no? Kita share. Baik, ayat yang saya baca tadi adalah dalam surah Al-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ujung tu, wa man ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ujung ayat syarran yarah.
Bahasa mudah dia, Allah Ta'ala sebut, siapa yang melakukan suatu kejahatan atau kebaikan walau sebesar zarah. Walau sebesar zarah. Zarah ni asalnya Melayu pun sebut zarah lah. Kan? Sebesar zarah. Zarah ni kita boleh kata, ialah bahasa nak senang faham, besar kuman, walaupun sebesar biji sawi, orang panggil tak. Biji sawi tu sebab halus sangat. Ataupun sebesar atom. Bukan atom yang bom atom tu. Yang tu besar gerabak tu. Had ni atom. Yang kita belajar dalam ilmu sains. Yang ada proton, neutron, elektron, suara aerobik semua tu. Kan yang ada charge elektron, proton apa semua tu. Atom tu lah. Kan dia sangat halus. Jadi Allah sebut dalam ayat tadi, kalau kita buat baik walau besar debu pun Allah tahu, Allah nampak dan akan dihitung. Dan sebaliknya kalau kita buat jahat walau besar debu, walaupun besar kuman, baik atau jahat yang kita buat, Allah kata aku akan kira dan aku sangat tahu apa benda yang kamu buat. Allahu Akbar. Jadi bermaksudnya tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat saya sekalian yang sangat rajin mendengar kuliah ni. Maknanya ayat ini kalau kita boleh fahami sedalam-dalamnya, fahami sedalam-dalamnya, nampak cantik hari ni live. Kak Saliza sebenarnya adalah rahsia. Dia bukan rahsia pun, sebab yang page masjid, page surau ni, surau Al-Barakah ni, saya guna satu handphone lain. Yang selama akak tengok tiap-tiap hari saya buat lah Yasin semua tu, saya guna laptop. Jadi kamera laptop dia tak apa, comel sikit. Saya dah beli dah kamera webcam untuk dia letak di atas laptop. Di atas kamera laptop tu kan, webcam kamera tu HD tuan. Dah sampai dah 2 hari 3 hari lepas. Bila saya cocok USB tu, dia tak boleh nak connect. Dia tak boleh nak detect. Saya cocok, tak boleh detect. Kita pun jadilah Mr. Google. Saya pun Google apa masalah USB tu. Saya tahu kamera tu okey. Masalah USB tu apa. Jadi, dapat dan kemudian saya pun repair lah balik USB port dekat laptop ni. Konon macam pakar sangat lah. Alhamdulillah jadi tuan. Saya try sekali satu petang tu guna kamera HD tu jadi. Lepas malam tu cucuk dah jadi balik lah, kali aku simpan aja kamera tu. Itu ceritanya. Bukan hilang sabar tuan, tapi dah penat tuan. Repair jadi balik, repair jadi balik, jadi kita rehatkan dia dulu. Kita kuarantinkan USB tu dulu. Mungkin dia ada virus kat situ. Kan? Itu sebab tu hari ni tengok nampak comel sikit sebab guna kamera handphone. Yang audio kuliah ni macam biasalah, kamera laptop kan. Itu cabaran-cabaran dia lah. Baik. Nampak muka ustaz cerah. Alamak. Kan? Bercahaya gitulah. Baik, jadi tuan-tuan ingat, berdasarkan ayat tadi, kita ambil konsep mudah dia gini. Apa pun kita nak buat, kita kena ingat, kalau aku buat benda ni, Allah tahu, Allah akan kira. Aku buat macam ni, Allah nampak, walaupun aku seorang ni buat maksiat seorang. Kan, duduk dalam bilik tengok video tak apa-apa, seorang. Contoh dah, budak-budak muda kadang-kadang. Allah nampak. Dan benda tu semua akan dikira oleh Allah. Dan semua akan dikira oleh Allah. Jadi sebab itulah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bila faham situasi ni, maknanya tugas kita buatlah saja benda-benda yang baik. Usahlah dia buat benda yang tak elok, usahlah dia buat benda yang bukan-bukan, usahlah dia buat benda yang tidak-tidak. Benda yang boleh menimbulkan keraguan orang, jangan dibuat. Menimbulkan ketakutan orang, jangan dibuat. Apa contoh dia? Katalah kita sebarkan benda-benda yang menakutkan orang. Dan benda tu pula tak betul pun sebenarnya. Udah banyak mana dosa kita nak mikul lah. Orang ni takut sebab mesej yang kita hantar. Orang ni takut jadi tak ketahuan dia sebab
Viral-viral daripada puncanya kita. Dan viral tu pula tak betul, tuan-tuan. Kalau viral tu betul, tak apa. Tak betul. Itu yang, sebab tu saya kata, akhir zaman kita duduk ni, hujung jari ni, fingerprint kita ni, hujung jari je. Dosa hujung jari, pahala hujung jari. Boleh dapat? Jadi tuan-tuan, sebab itu senang sangat. Viral tu dah macam fitnah kan, kalau tak betul benda tu. Kalau betul tak apa. Kalau tak betul, itu yang merbahaya. Dan kita tahu banyak mana dosa yang dah terimpun selagi di viral, selagi itulah kalau benda tu salah, dosa, selagi itulah kita memikul dosa. Jangan main-main. Sebab tu nak viral ke, nak share ke, macam ni kuliah ni share lah, confirm pahala punya. Yang ni tak payahlah mikir pula, fikir aku nak share ke tak kuliah ustaz. Janganlah kena lemau sangat kita ni. Ini benda baik kot. Kan, saya bukannya berjoget-joget ke apa, saya berkuliah. Saya cerita pasal dosa pahala, saya cerita pasal syurga neraka. Tuan-tuan, share lah kan, sharekan saja. Jangan kita rugi kalau tak share, tuan. Just tekan button share, boom, tembak je mana-mana grup ke apa, udah ada pahala kat situ. Memang ada pahala kat situ, tuan. Jadi sebab tu dah tuan-tuan, apa yang paling penting adalah tugas kita memastikan saki-baki umur yang kita ada ni. Allahu Akbar. Saki-baki usia yang kita ada, saki-baki umur yang kita ada, diguna pakaikan untuk menghimpunkan, melonggokkan, orang kata melubukkan segala pahala-pahala kita. Tolonglah tuan-tuan, kita gunakan benda tu baik-baik. Kalau tidak, kita akan menyesal, tuan. Kita akan menyesal, kita akan rugi. Bila dah mati, saya dah sebut dah banyak kali, bila dah mati, habis cerita. Habis cerita. Habis cerita, tuan. Dah mati, baru nak Allah, baru nak cari kuliah maghrib, baru nak cari ustaz itu, ustazah ini, baru teringat Ustaz Dasuki, ustazah Hafizah Musa ke, ustazah Ispadiah ke, ustazah apa ke, baru teringat dah masuk kubur. Apa benda, tuan? Tak dapat apa dah kita. Masa hidup melintah-lintah saja ustaz-ustaz ni dekat handphone kita kan. Dalam Facebook, dalam TikTok, kita pun scroll, nampak Ustaz Rahim Nasir. Ustaz mana entah, saya pun tak apa kenal sangat ustaz tu. Nampak, Allah ustaz ni menyampah aku. Lalu pula Ustaz Dasuki kan, scroll lagi. Ustaz Nik Bakri kan, kita scroll lagi. Ustaz Datuk Kazim scroll lagi. Apa yang kita tengok? Bila dah hujung-hujung nyawa, baru teringat kan, tak dapat edah masa tu. Kan? Itu yang kita ulas dah malam tadi kan. Malam tadi saya dah ulas dah. Dalam huraian, malam tadi tak ada. Malam kemarin dulu, malam tadi kita baca Yasin. Yang kita hurai surah Al-Mulk. Alam ya'tikum nazir. Pasal apa kamu dihumban dalam neraka ni? Malaikat penjaga neraka tanya orang yang dihumban beramai-ramai ke dalam neraka Jahannam. Malaikat tanya, apa hal kau masuk neraka ni? Alam ya'tikum nazir. Atas dunia dulu tak ada ke orang yang bagi ingat? Tak ada ke Nabi, tak ada ke Rasul yang Allah kirim untuk tarbiyah kamu? Tak ada ke ulama'-ulama', para sahabat Nabi yang cerita agama pada kamu? Tak ada ke ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tok-tok alim, tok-tok guru yang menyampaikan ilmu agama untuk kamu faham? Alam ya'tikum nazir. Malaikat tanya dalam neraka besok. Apa mereka jawab? Qalu bala qad ja'ana nazir. Betul, wahai malaikat. Qalu mereka berkata. Mereka makna ramai ahli neraka menjawab. Kalau qala seorang kan. Qalu ramai ahli neraka yang menjawab. Qad ja'ana nazir. Betul, dulu datang
peringatan pada kami. Masa kami scroll Facebook dengan TikTok, nampak Ustaz Rahim, Ustaz itu, Ustaz ni berceramah. Fakazzabna, kami dustakan. Kami buat tak tahu je. Kami abaikan. Bahasa canggih hari ni kami buat dono je lah. Lantak lah Ustaz tu. Peduli apa, ingat bagus sangat ke Ustaz Rahim tu. Ceramah pun hari-hari muka dia menyampah aku tengok. Jadi tuan-tuan, biarlah kita menyampah tengok daripada menyampah menyesal sebelum nak mati, tuan. Biarlah tuan-tuan tengok muka saya hari-hari. Allah, Ustaz ni lagi aku nak fed up lah tengok muka Ustaz ni. Tapi ceramah tengok agak. Tengok je lah. Jangan tengok muka saya. Dengar je lah suara saya. Esok menyesal, tuan. Saya cakap betul-betul ni. Memang, yalah, memang saya pun kerap buat live, tuan. Sehari 3 kali. Hari ni je 4 kali kot hari ni. Ni kali kedua dah. Lepas asal satu, malam kan satu lagi kan. Memang tuan akan menyampah. Siap-siap muka Ustaz yang keluar kan. Tapi biarlah menyampah sekarang, tak apa. Jangan menyampah nak mati besok. Kita menyesal. Tak ada guna dah masa tu. Jadi sebab itulah ingat. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita setiap baik atau buruk yang kita buat. Misqala zarrah. Walaupun sebesar, sehalus debu. Besar biji sawi, debu ni mata kasar kita kadang nampak lah juga atas laptop, atas meja kita kan. Nampak lah debu-debu tu sikit. Lagi halus pun daripada itu, Allah kata, aku akan kira semua tu. Apatah lagi benda besar kan. Kita dengar ceramah ni benda besar. Kita sembahyang zuhur kejap lagi, itu benda yang besar. Kita senyum dekat orang pun benda besar sebenarnya. Sebab bukan semua orang boleh senyum. Cuba tuan senyum sekarang. Saya nak tengok. Ustaz ni boleh nampak ke? Kami kat rumah Ustaz. Lainlah tuan-tuan nampak saya senyum kan? Habis nak buat macam mana? Wali-wali memang boleh nampak semua. Allah, tuan-tuan. Saya melawak je tuan. Tapi bila saya suruh senyum tadi, berapa orang je yang senyum sebenarnya kan? Ramai buat tak tahu je. Agaknya lah. Tapi saya sangka baik semua orang akan senyum lah. Jadi tuan-tuan, itu ceritanya. Apatah lagi kita pergi haji, kita ambil RM50 bagi orang infak. Tuan-tuan yang ada dengar kuliah saya pagi tadi kan. Kan saya kata saya nak end live pagi tadi pukul 7.30 kan. Saya nak pergi kejar beli nasi lemak. Tuan ingat? Nasi lemak RM1 yang saya cerita. Kan? Habis je end live tadi, terus start enjin kereta, terus pergi kedai nasi lemak, tuan-tuan. Saya nak cerita ni. Adalah 3-4 orang tengah beratur, saya pun beratur. Kan? Ambil lah nasi lemak, lauk paru, lauk sotong, kerang, ayam. Adalah 4-5 jenis. Dia kecil-kecil kan. Sebungkus RM1. Kan? 12 bungkus aku tibai. Time nak bayar, tak apa bang. Dah ada orang bayar tadi. Selamat duit aku. Dah contoh. Besar tu. Lepas saya tu pula, kita dah standby, ada duit nak bayar kan. Lepas tu ada pula orang belakang saya, dia dah beli-beli, dia bayar. Dia kata tak apa, balance berapa puluh ringgit tinggal pula. Bayar untuk orang belakang pula. Allah Tuhan. Rasa aman pula dunia kalau semua orang baik gitu kan. Rasa macam besok nak pergi beli lagi nasi lemak tu. Nak tengok siapa pula nak bayar. Nanti tuan kata, alah ustaz bila pula nak bayar? Sabarlah nanti kita bayar. Jadi nak cerita, kalau kita belanja rezeki pagi-pagi macam tu, ialah rezeki saya lah tadi kan. Nanti orang kata, rugi ustaz tak ambil lebih ustaz. Dah tamak pula dah kita ni. Kan? Dah tahu tu, kalau ustaz ambil 20 kan okey. Udah tamak menjadi ulas sawa pula tuan. Janganlah gitu dah. Jadi makcik senyum ustaz, tak salah kan senyum pada happy ustaz duduk sorang-sorang dalam bilik. Di luar cucu sedang kelas online, tak mengganggu. Terbaik makcik. Makcik Nur Aini, terima kasih makcik senyum sorang-sorang tak. Tu kira macam senyum kat ustaz jugalah tu tadi kan. Mudah-mudahan ada lah pahala tu. Allah tahu niat kita. Nampak? Jadi nak cerita lain daripada itu lagi besar tu kan. Saya nak nisbah yang halus tadi tu kan. Baik yang sikit pun Allah kira, tambah kita belanja orang nasi lemak kan. Satu cara lagi tuan, kalau nak buat diam-diam kan, tuan-tuan buka Shopee. Ni kan ustaz mengajar orang beli online pula. Tak, ini contoh. Dekat Shopee tuan, mungkin tak ramai orang tahu.
Yang kita tahu yang semalam tu lah, 77 tu kan, tarikh keramat yang menghabiskan duit kita tu. Kan? Jadi tuan-tuan buka Shopee lah. Lazada saya tak tahu, mungkin ada kot. Dan type itu apa nama dia? Bungkusan dapur barang dapur kot. Bukan, kotak dapur, kotak dapur, apa benda macam tu lah. Kotak dapur, sekejap. Dapur kotak. Lebih kurang macam tu lah. Dia untuk yang package, dia RM50 tu. Saya dah buka tapi belum beli lagi. Kita buat dapur kotak tu, barang dapur ke macam tu lah. Untuk dia boleh kita beli untuk kita, dia ada package dia, tapi RM50 lah. Dan kita boleh beli untuk hantar pada orang. Alamat siapa yang kita tahu, orang susah kita boleh hantar melalui Shopee. Nampak? Itu lagi besar kebaikan juga. Banyak cara. Jangan kira nak menyoping aja. Menyoping untuk orang sama. Belanja orang juga. Ada bantu orang lain. Macam semalam pun ada satu masjid yang saya mengajar. Dia WhatsApp pada kami, ustaz-ustaz yang menjadi penceramah tetap di masjid itu. Dia kata, "Ustaz, apa khabar semua? Kami nak buat survey sikit ustaz. Adakah PKP dan PKPD ni ustaz terkesan ke macam mana ke? Tolong feedback dan respon balik." Jadi saya pun respon lah. Saya kata memang kami ustaz ni kebanyakannya, macam kami yang free ni kan, penceramah bebas yang tak ada kerja makan gaji, memang sedikitlah terkesan. Saya tak katalah terkesan teruk sampai tak makan. Tak, beli nasi lemak tu boleh makan insya-Allah. Tapi terkesan tu memang ada sikit. Tak apa ustaz, terima kasih respon, nanti kita atur macam mana lah. Itu pun besar juga tu, nak bagi bantuan makanan ke duit ke apa, wallahualam lah. Jadi kecil pun Allah nilai, besar pun Allah akan nilai. Untung ustaz selalu orang belanja, dia kata. Makcik dah berapa bulan tak keluar rumah. Kan? Tapi jangan risau tuan, rezeki kita Allah atur yang the best. Allah pasti atur yang terbaik untuk kita semua. Don't worry, be happy insya-Allah. Okay? Baik, ayat tadi dia sebut benda baik ke, benda tak baik ke yang kita buat, pasti ada kiraan, ada nilai, ada pahala, ada dosa yang Allah akan program dan aturkan dan letak pada kita. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, jangan kita buat cincai-cincai, jangan kita buat lebih kurang, jangan rasa tak apalah aku seorang ni, siapa pun tak nampak. Memang siapa pun tak nampak tuan. Kita duduk dalam bilik seorang lah, siapa pun tak nampak. Tapi Allah nampak, malaikat dia ada kiri kanan kita dan sebagainya. Jadi berhati-hati, apa hal pun letak dalam kepala kita, setiap apa yang aku buat ada kiraan dosa, ada kiraan pahala, insya-Allah. Alright. Sikit lagi tuan, kita akan habis satu suku lah. Itu waktu yang diberi pada saya. Baik, satu lagi ayat surah Al-Kahfi. Terima kasih sahabat di TikTok yang bagi gift, terima kasih banyak. Surah Al-Kahfi ayat 23, ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Yang bermaksud, janganlah engkau mengatakan terhadap sesuatu hal bahawa aku akan mengerjakannya pada esok hari, melainkan jika menyebut jika Allah menghendakinya, insya-Allah. Kalau sebut insya-Allah, okey. Bila nak buat ni? Besok lah ustaz. Jangan jawab besok aja. Insya-Allah ustaz, saya akan selesaikan besok. InsyaAllah mak, besok saya settlekan. InsyaAllah tu jangan tinggal. Sebab kita menyandarkan sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apa pun dalam kehidupan kita ini, ada ilmu, akhlak, tindakan tu sangat penting. Kadang kita ilmu ada, bertindaknya tidak. Itu pun satu hal juga. Kan? Macam-macam manusia ni. Baik. Akhir sekali tuan. Kita sambung poin yang ke-50.
dalam kitab ni lah. Poin kita ni kira yang kedua lah. Yang nombor 50, kita nak habiskan sikit lagi. Disebutkan akidah Islam itu hendaklah masuk ke dalam hati dan perasaan, kerana berdasarkan keterangan dan alasan sehingga menguasai akal dan fikiran. Kerana memerhatikan kejadian dan kenyataan dalam alam yang besar dan diri manusia itu sendiri. Dan Al-Quran menganjurkan kita membawa bukti dan asas untuk suatu kebenaran berdasarkan firman Allah surah An-Najmi ayat 64. Ayat 64 surah An-Namli, surah semut, Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Yang bermaksud, datangkanlah dalil, datangkanlah bukti, bawalah keterangan kamu kalau kamu memang berada di pihak yang benar. Jadi tuan-tuan, akidah Islam ni mestilah kita jadikan dia sebagai satu sandaran yang paling kuat dalam diri kita untuk kita dalam apa situasi pun, kalau nak orang kata berhujah ke, nak bercakap ke, nak apa ke, biarlah ada bukti. Biarlah ada hujah, ada dalilnya. Itu yang the best one, yang terbaik sekali. Kan? Macam dalam kaedah usul fiqh ada menyebut la tatakallam illa wa ma'akad dalil. Jangan kamu bercakap kalau tidak ada bukti. Tak ada bukti tuan-tuan, jangan cakap. Tak ada bukti, tak ada hujah, jangan cakap. Itu orang panggil sembang kedai kopi, sembang kosong, sembang habuk pun tarak. Kan? Contoh apa? Dia kata, Ustaz, saya sayang Malaysia. Contoh. Saya sayang negara saya, Ustaz. Tapi bukti tak ada. Contoh gitulah. Saya sayang isteri saya, Ustaz. Bukti tak ada. Cakap I love you je apa barang bro, kan? Bukti sayang tu mana? Tak. Kita kata saya sayang suami, saya sayang anak-anak, saya sayang kereta saya. Apa bukti sayang? Kita jaga tak kereta tu, bersihkan ke tidak, minyak hitamnya tengok tak, timing selenggaraan dia ke apa semua tak? Itu orang sayang. Ini sembang tapi bukti tak ada. La tatakallam illa wa ma'akad dalil. Saya sayang diri saya, Ustaz. Apa bukti? Jaga kebersihan, jaga kesihatan, jagalah segala-gala. Itu bukti kita sayang. Boleh dapat. Jadi tuan-tuan, itulah. Nombor 50 tu, dia beritahu pada kita, jangan jangan sembang kosong. Maknanya kalau kita nak bercakap ke, nak membuktikan sesuatu, biarlah ada faktanya. Orang kata hari ni fakta bukan auta. Macam tu nak. Biar berfakta. Bila berfakta ni orang dengar pun seronok. Orang dengar pun dia suka tak. Orang dengar pun dia rasa puas hati. Macam kami lah, ustaz-ustaz ni, bila berceramah ke apa, biarlah ada dalilnya. Kalau tak ada dalil, beritahu ini tak ada dalil, ini bukan sunnah, ini tak boleh buat, ini boleh buat. Oh, walaupun ini Rasulullah tak buat, tak apa, tapi kalau kita nak buat, boleh. Terang elok-elok. Biar masyarakat kita faham. Ni kadang-kadang setengah tu pula mengelirukan pula masyarakat. Dia bawanya, dijajanya satu slogan, apa yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Udah pening masyarakat. Udah malam ni tak boleh baca Yasin pula. Tak boleh tahlil. Sebab Nabi mana pernah tahlil arwah. Jangan kita bawa fahaman mengelirukan macam tu, tuan-tuan. Memanglah yang terbaik dalam hidup ni kita buat apa yang Nabi buat. Aurora boleh PM Ustaz. Nanti WhatsApp kau Ustaz jap. Ada benda Ustaz nak beritahu sikit. Jadi tuan-tuan, apa tadi? Apa saya sebut tadi? Udah lupa dah. Kan?
Siapa ingat? Bukti. Betul, saya cakap itu tadi. Tuan-tuan boleh apa dengan ceramah ni? Dah nak habis lah tuan, tinggal 1 minit lagi. Jadi maknanya tuan-tuan, itulah yang paling penting lah hidup kita. Kan? Kebaikan-kebaikan yang kita buat, macam kita jadi ustaz sekalipun, betul lah saya kata tadi, the best one is, betul lah, tahlil tu lah. The best one is, apa yang kita buat adalah menurut sunnah Nabi. Mana kita buat, okey, Nabi pun buat, kita buat. Itu yang the best one lah, the paling terbaik. Tetapi kena ingat, ada benda yang Rasulullah tak buat, bukan bermakna Nabi tak buat, kita pun tak boleh buat. Kan? Nabi buat, Nabi tak buat, kita pun tak boleh buat. Tak. Tahlil, Imam Syafi'i kata boleh. Tahlil ni kita berzikir, baca Yasin, apa lagi? Berselawat kan, berdoa, sebut nama arwah, doakan yang terbaik untuk arwah. Okey, Imam Syafi'i kata boleh. Tiba-tiba kita pula kata, oh tak boleh, Nabi tak buat. Dia bukan semua yang Nabi tak buat, kita pun tak boleh buat tuan. Biar kita perjelaskan dalam masyarakat kita kefahaman yang demikian. Yang Nabi tak buat, tak semestinya kita tak boleh buat. Betul Ustaz Basri. Sama kita. Kan? Macam itulah. Ni semua, oh Nabi tak buat, Nabi tak baca kunut, Nabi tak tahlil, Nabi tak talqin, Nabi tak sambut maulid, Nabi tak sambut ma'al hijrah. Jenuh tuan. Udah kalau kita menyambut, apa masalah? Tahlil ke malam ni Ustaz? Ya. Dah. Malam ni kita ada tahlil. Tahlil perdana. Tahlil perdana. Sebab malam Jumaat tu kita perdanakan dia. Biasa kalau tahlil perdana ni ada makan kan. Jadi makan pun ada insya-Allah, tapi di rumah masing-masing lah. Ya. Tidak ada siapa yang nak sponsor tuan. Minta maaf. Kita dalam PKPD di Selangor ni kan. Tak ada siapa nak sponsor kita tak. Okey. Jadi tuan-tuan, tak lain Ustaz duk tunggu Zuhur, insya-Allah. Terima kasih banyak. Baik, akhir sekali tuan, kesimpulan. Kesimpulan. Sebelum saya nak umumkan, ada 1-2 pengumuman ringkas lah. Kesimpulan nombor 1 tuan-tuan, tolong jaga iman, tolong jaga akidah, tolong jaga tauhid kita masing-masing. Tolong jaga tuan, jangan dirosakkan akidah kita. Jangan dirosakkan tauhid kita. Jangan diapa-apakan pun. Iman yang ada yang sangat mahal ini, tolonglah jangan buat main-main. Dah susah nak dapat iman ni tuan-tuan. Kan? Susah nak dapat satu tahap keimanan, akidah yang terbaik. Sangat susah. Tiba-tiba kita rosakkan begitu saja. Ustaz, kalau bukti palsu macam mana? Bukti palsu tak boleh. Kan? Bukti itu bukti yang betul lah, yang berfakta, yang berdalil ke yang diterima pakai. Dia tak boleh bukti palsu kan. Bukti palsu tu dikira macam orang panggil jadi saksi palsu. Ibarat lebih kurang macam tu lah. Kita membawa satu yang batil. Kita kata benda ni tak boleh, ataupun benda ni boleh, sedangkan benda tu tak boleh. Kita pun berhujah lah seolah-olah macam benda tu boleh. Itu dipanggil bukti palsu. Tak boleh lah. Kan? Apa pun kita kena bawa sesuatu yang dipanggil al-haq atau kebenaran. Baik, yang kedua tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, teruskan mengaji, teruskan kuliah secara alamaya ni. Apa pun yang kita buat, kita serah pada Allah, jaga diri semua daripada COVID dan sebagainya. Dan apa yang paling penting tuan-tuan, dalam hidup kita ni, pastikan kehidupan kita sentiasa atas track yang betul, atas landasan yang betul. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tuan-tuan, yang terakhir sekali tuan, saya nak umum korban untuk Bank Rakyat dah tutup. Jadi saya umum untuk saya lah. Korban yang saya buat masih kita buka. Masih lagi kita buka sehingga Ahad atau Isnin depan lah. Itu last day dia. Jadi siapa nak join masih boleh PM saya lah.
Dan yang kedua, insya-Allah petang nanti lepas asar kita ada buat bacaan Al-Waqiah secara live juga pukul 5 suku, dan malam lepas maghrib pukul 8 kita ada bacaan Yasin, tahlil dan sebagainya lah, ya. Masa doa khutbah Jumaat ada kata tak boleh angkat tangan. Macam mana? Dia ada banyak pandangan, tuan. Dia masing-masing memberikan hujah. Ada yang membenarkan, ada yang tidak membenarkan. Kalau kita rasa macam confused ke ragu-ragu, tak payahlah angkat. Kalau kita rasa okey, itu satu doa aku, sebab Nabi kata pada hari Jumaat ada satu saat mustajab doa. Ada ulama kata antara dua khutbah. Masa itu kita angkat tangan tu kan. Tak ada masalah. Jadi fiqh memang macam tu. Tuan-tuan, fiqh ni dia mesti ada 2-3 punya, jangan risau. Kan? Harus, makruh, haram. Dia gitu. Fiqh memang sebab tu banyak pandangan. Allah nak bagi kita mudah sebenarnya. Dan semua pandangan tu betul belaka. Dia ada hujah dia masing-masing. Okey? Baik. Jadi tuan-tuan, kita nak tamatkan di sini. Terima kasih banyak semua yang bersama Facebook, TikTok dan semualah. Terima kasih juga pihak Surah Al-Barakah yang menganjurkan kuliah live kita pada tengah hari ini. Mudah-mudahan diberkati Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah, suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bye-bye. Tutup.